Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah pun puasa sebulan. Sempat kita raya tahun ni walaupun dalam PKP ni. Selamat hari raya semua. Okey, dah lama dah ternampak muka masing-masing. Bila dah jumpa ni, jom kita santai-santai bincang pasal tajuk yang Ustazah Abad bagi hari tu. Okey, saya mulakan ya. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Amir Muhammad Ukail bin Haizul daripada kelas DPHU 6F. Baiklah, seterusnya kami ingin membincangkan tentang qawaid fiqhiyah, iaitu kaedah yang keempat. Beserta kami akan selitkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan kaedah ini. Dalam kaedah keempat, la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Ia menekankan keperluan untuk menghilang dan menghapuskan semua kemudaratan yang diperakui syarak. Okey, apa maksud darar dan apa maksud dirar? Darar bermaksud melakukan kerosakan ke atas orang lain. Manakala dirar pula bermaksud membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Selain itu, perkara yang mendatangkan bahaya juga wajib dihapuskan. Ia haram hukumnya bagi segala kemudaratan yang berlaku, sama ada melakukan kemudaratan atau membalas kemudaratan. Namun jika sekiranya kemudaratan itu berlaku, maka wajiblah dihilangkan atau dikurangkan kemudaratannya sebaik-baik mungkin. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Sebagaimana kita ketahui sekarang ni, negara kita sedang berperang dengan isu coronavirus ataupun COVID-19. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib jaga diri kita daripada penyakit yang berbahaya ini. Dan kita wajib mengambil langkah-langkah tertentu seperti tidak pergi ke tempat-tempat awam yang ramai orang untuk mengelakkan diri kita dari terkena jangkitan ini. Tetapi sekiranya kita telah terkena dengan penyakit ini, kita wajib berubat untuk menjaga keselamatan diri kita. Isu ini saya akan kupas lagi dalam kaedah yang saya akan bentangkan nanti. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang menerangkan kaedah pertama dalam kaedah asas yang keempat ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iskandar Ashraf bin Samsi. Dan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Isu yang saya ingin terangkan dia dengan keadaan di seluruh dunia yang menghadapi dugaan COVID-19 atau coronavirus. Isu yang saya ingin ketemukan, bolehkah doktor mengambil darah dari seorang pesakit yang tenat untuk memberi kepada pesakit yang lain? Dan akibatnya, jika doktor itu mengambil darah pesakit tersebut, boleh menyebabkan pesakit yang mendermakan darah itu lebih teruk, tenat atau melibatkan kematian. Okey, di sini kita boleh lihat
kalau situasi doktor yang ingin mengambil darah, kita boleh lihat situasi yang berlaku. Sebagai contoh, kalau suatu hari itu di hospital, doktor tu ingin terjadi suatu kemalangan dan hospital tu yang bertanggungjawab dengan mangsa kemalangan tersebut. Dan kita boleh lihat, katakanlah darah semua orang dalam hospital tu, ini sebagai contoh, darah semua orang dalam hospital tu tak boleh diderma. Kira macam darah dia tak boleh terima dan diderma. Okey. Dan kemudian ada seorang saja sakit tu mungkin dia mempunyai penyakit yang menyebabkan darah dia mungkin kalau dia berkurangan darah, dia akan tenat. So di sini kita boleh dilihat doktor tersebut dia perlu cari alternatif yang lain supaya dua-dua pesakit itu boleh selamat. Dia tak boleh ambil darah dari pesakit yang berpenyakit macam tu. Okey, di sini isu saya berkenaan dengan kaedah keempat yang pertama, iaitu maksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Dia bermaksud di sini, walaupun mangsa kemalangan tu cedera parah dan tiada cara lain untuk doktor tu selamatkannya, dia harus berusaha cara lain. Dia tak boleh ambil darah penyakit yang mungkin jadi lebih tenat jika doktor itu mengambil darah tersebut. Situasi yang selain itu, kita boleh lihat jika kita ambil orang miskin dengan orang miskin. Kalau seorang orang miskin pada hari itu kelaparan dan dia lihat orang miskin yang lagi seorang ini ada makanan cukup untuk dirinya sahaja, dia tidak boleh minta atau mencuri makanan dari orang miskin tersebut, kerana jika dia ambil makanan itu, orang miskin yang lagi seorang ini akan kelaparan juga. So itu istilah kemudaratan yang setaraf tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Yang seperti saya cakapkan, yang orang miskin tu lah. Itu saja, sekian daripada saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak menerangkan nama saya Munazirah binti Wan Hassan. Saya nak menerangkan tentang kaedah kedua. Okey, sebelum tu saya baca isu semasa dulu. Okey, lelaki Islam di Malaysia yang gagal memberi nafkah kepada anak dan isteri mungkin akan berdepan dengan situasi di mana harta benda mereka dirampas di bawah perintah mahkamah yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh bahagian baru yang dibentuk oleh Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Mahkamah Syariah Kuala Lumpur telah mengeluarkan perintah yang berwajibkan bekas suami membayar nafkah kepada bekas isteri dan anak. Jika tidak, mahkamah punya kuasa untuk mengeluarkan wang dari akaun bank, berampas dan memajak harta benda atau memenjarakan bersalah dan untuk tempoh tidak lebih daripada 3 tahun. Okey. Kaedah kedua ni adalah kemudaratan yang berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Apabila terdapat dua kemudaratan dan perkara yang bahaya, maka dalam masa serentak atau dalam satu masa perlulah kemudaratan yang lebih berat tu dihilangkan
dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kemudaratan yang bakal menimpa diri mukallaf dan juga masyarakat. Okey. Kaedah ni membawa maksud jika kita tiada pilihan lain melainkan pastinya terpaksa menghadapi kemudaratan tersebut, maka hukumannya belah dipilih sesuatu yang keluarga kita tadi tu diperas Uhud. Kalau tak beri harta yang ada, dia nak bunuh. Jadi dalam tu ada dua mudarat. Sama ada kita nak selamatkan, pertama kita nak serahkan harta kita tu dekat dia, ataupun mudarat yang kedua kita nak selamatkan nyawa keluarga kita. Jadi biasanya mestilah kita akan pilih nombor satu kan. So kita serahkan segala harta kita tu dekat perompak tadi. Sebab harta boleh dicari, nyawa hanya sekali. So yang ketiga pula, contoh kalau orang tu dia nak melakukan solat tapi dia mungkin ada kemalangan, jadi dia patah kaki, katakan dia patah kaki. So dia tak boleh nak solat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan biasa. So dia macam mana dia nak solat? Jadi dia ambil cara dengan cara duduk ataupun dengan cara baring. Paling-paling tak boleh sangat pun boleh menggunakan dengan cara solat membuka mata. Jadi ada juga sumber hadis yang diriwayatkan daripada Samurah bin Jundah. Samurah bin Jundah ni dia ada satu pokok tamar. Kemudian pokok tamar ni mencondong masuk ke rumah jiran sebelah. Jiran sebelah dia ni seorang lelaki Ansar yang ada keluarga. Kemudian lelaki Ansar tu merasakan yang dia terancam. Dia rasa diri dia tak aman sebab Samurah ni akan masuk dalam kawasan dia untuk petik buah-buahan. Kemudian dia minta supaya Samurah tu menjualkan pokok tamannya kepada lelaki Ansar tadi. Tapi Samurah tak nak. Kemudian dia minta untuk dipindahkan juga, tapi Samurah tetap juga tak nak. Lalu lelaki Ansar tadi tu pergilah berjumpa dengan Nabi. Kemudian dia menceritakanlah semuanya mengenai dia dengan lelaki Samurah tadi. Kemudian Nabi pun meminta supaya Samurah tu menjual pokok tamannya itu kepada lelaki Ansar, tapi dia tak nak. Kemudian Nabi minta dia untuk pindahkan pun dia tetap tak nak juga. And then Nabi minta supaya dia hadiahkan apa yang dihadiahkan tu, dia akan dapat ganjaran yang sekian-sekian dan diberi sekian-sekian. Maksudnya macam dia sedekah lah, and then dia sedekah dapat pahala kan, macam itulah maksud dia. So dia tetap tak nak juga, dia berdegil tak nak juga. Dan akhirnya Nabi bercakap yang dia membahayakan. Kemudian Nabi menyuruh lelaki Ansar tadi pergi dan potonglah pokok tamannya tu, dan lelaki Ansar pun berbuat demikian. So kaedah kedua ni, kemudaratan yang berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan, ialah maksud kemudaratan yang berat tu umpama macam contoh lelaki tadi yang tak boleh nak solat secara berdiri. So kemudaratan tu dihilangkan dengan kemudaratan lebih ringan, dia memilih alternatif, dia memilih untuk solat secara duduk ataupun secara baring. Macam tu juga dengan solat. Dia begitu juga dengan perompak tadi. Kalau dia perompak tadi, kalau kita bagi harta, so itu adalah cara terbaik lah banding kita menipu keluarga kita untuk dibunuh. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. So saya serahkan kepada kaedah seterusnya. Assalamualaikum. Seterusnya silakan saudari Ifah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama sekali saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Dayaku Nur Latifah binti Awang Ahmad. Saya dari kelas 6F. Okey, isu semasa yang saya dapat dan saya temui dengan kaedah 4 ialah pihak kerajaan diminta terus memantau harga barang dan memastikan semua keperluan atas mudah didapati sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ataupun waktu hari raya. Okey, dekat sini saya nak beritahu kaedah keempat itu berartinya ditanggung kemudaratan berbentuk khas untuk menolak kemudaratan berbentuk am. Okey, jadi dekat sini contoh yang boleh saya bagi ialah dengan isu yang saya kaji ialah kalau kita pihak peniaga tak boleh mengambil kesempatan atas pembeli. Okey, seperti yang selalu berlaku waktu hari raya atau apa-apa musim perayaan yang akan datang ke yang dah berlalu pun para peniaga selalu mengambil kesempatan atas atas pembeli. Jadi hal ini dapat dicontohkan macam dapat direlatekan dengan ditanggung kemudaratan berbentuk khas lah untuk melakukan berbentuk am. So benda ni perlu dielak daripada awal lagi untuk mengelakkan kemudaratan berbentuk am. Okey, lepas tu contoh yang saya boleh bagi lagi ialah doktor berlaku tidak jujur untuk mengubati pesakit. Contohnya doktor menaikkan harga ubat yang paling mahal, servis yang mahal kepada pesakit, sedangkan untuk mengubat pesakit itu kita harus jujur, kita harus bertanggungjawab untuk ikhlaslah membantu pesakit. Okey. Dan terusnya yang saya boleh bagi iaitu pihak kerajaan tu dia kena menetapkan kawalan harga untuk membendung sama macam saya bagi yang isu tu daripada memenangkan harga peniaga untuk menyorokkanlah barang. Kan biasanya kalau hari raya kan ataupun musim apa perayaan pun diorang akan sorokkan barang sebab takut stok habis kan. Jadi masyarakat ataupun pembeli akan melakukan panic buying atas sebab tertentu. Jadi para peniaga tak boleh sesuka hatilah untuk memanipuli ataupun macam menipu para pembeli lah dekat luar situ. Okey, jadi penyalah sekali ialah dilarang yang last sekali ialah kerajaan Arab Saudi melarang untuk umat para haji untuk melakukan haji di waktu sekarang ni ataupun melakukan umrah pada musim sekarang ni untuk mengelakkan COVID-19. So dekat sini boleh direlakan balik dengan kaedah keempat yang saya samakan itu ditanggung kemudaratan berbentuk khas untuk mengelakkan kemudaratan berbentuk am. Jadi kita nak elakkan benda tu daripada meluas, kita kena cegah daripada awal lagi. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Saya teruskan kepada kaedah kelima. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Ifah. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah yang ketiga dalam kaedah asas yang keempat ini. Okey, dara'ul mafasid maqdam ala jalabal masalih. Maksudnya membendung kerosakan, diutamakan daripada mengambil manfaat. Kaedah ini bermaksud apabila berlakunya pertembungan di antara perkara yang membawa kepada kemaslahatan dengan perkara yang membawa kemudaratan atau bahaya, maka pelaksanaannya hendaklah ke arah mencegah kemudaratan. Islam melarang perbuatan berbahaya dan memberikan kemudaratan kepada orang lain di persekitarannya.
sama ada keluarga, masyarakat maupun rakyat di negaranya tanpa mengira perbezaan agama. Berdasarkan kaedah itu juga, Islam tidak dibenarkan melakukan sesuatu tindakan yang bukan sahaja membahayakan diri sendiri, bahkan mencetuskan kemudaratan kepada orang lain. Kaedah berkenaan dirumuskan berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti firman-Nya, "Wala tufsidu fil ardh." Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di atas muka bumi. Sudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan daripadanya. Ini surah daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Larangan itu turut disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaedah berkenaan juga menerbitkan satu kaedah cabang, iaitu menolak kerosakan adalah lebih utama berbanding mendatangkan maslahah atau kebaikan. Maslahah ini bererti faedah ataupun manfaat umum. Sekiranya kita memahami kaedah cabang itu, maka ia akan menjawab persoalan isu pada masa kini, iaitu mengapa pesakit positif COVID-19 atau orang yang dinasihatkan melakukan kuarantin tidak dibenarkan ke tempat lain, termasuklah masjid ataupun surau. Mereka perlu mengambil kira kemudaratan penularan penyakit hingga terpaksa melepaskan keutamaan menunaikan solat berjemaah di masjid. Malah tindakannya pergi ke masjid sehingga menyebabkan jemaah lain berdepan dengan risiko jangkitan penyakit berkenaan, menyebabkan orang itu melakukan sesuatu dilarang dalam agama. Hal yang sama juga terpakai dalam konteks larangan yang lebih besar seperti sekatan terhadap ibadah umrah ataupun penutupan masjid yang dilakukan di banyak negara berdasarkan situasi setempat dan pandangan pakar. Begitu juga dengan keputusan kerajaan yang menetapkan penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau, termasuklah solat Jumaat. Untuk mengupas lebih lanjut dalam kaedah asas keempat ini, saya serahkan kepada rakan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Ghazali. Saya akan menerangkan pecahan kaedah yang kelima, iaitu dalam kaedah ini menerangkan kemudaratan itu perlu dibendung sebaik mungkin. Kemudaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Apa yang terdapat dalam kaedah ini adalah kewajipan menghindarkan berlakunya sebarang kemudaratan. Untuk itu, segala usaha perlu dilakukan untuk membendung daripada berlakunya kemudaratan tersebut. Seperti yang kita semua tahu, kerajaan telah mengusulkan satu perkara tentang usaha kerajaan untuk mengharamkan penjualan arak. Arak merupakan sejenis minuman yang memabukkan dan mendatangkan risiko penyakit dan mampu bertindak tanpa berfikir oleh seseorang yang meminum arak. Jelas bagi umat Islam bahawa arak itu sememangnya haram, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bahawasanya
bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jumhur ulama juga bersepakat tentang pengharaman meminum arak, sama ada sedikit ataupun banyak. Ini kerana sifatnya yang memabukkan dan menyebabkan hilang ingatan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, jika seseorang itu tidak meminum arak tapi terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, ianya tetap haram juga dan perlu dihindarkan daripada berlakunya penyumbang kepada kemudaratan. Seperti isu semasa yang berbangkit ketika ini, lalu banyak kes kemalangan maut yang berlaku akibat pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Setakat ini sebanyak 26 kes kemalangan maut akibat memandu dalam keadaan mabuk. Sememangnya perkara ini perlu dibendung sebaik mungkin. Ini kerana akibat memandu dalam keadaan mabuk akan menyebabkan orang lain kehilangan keluarga dan orang-orang sayang. Ianya jelas tergolong dalam erti kaedah kelima, iaitu kemudaratan perlu dibendung sebaik mungkin sebelum permasalahan ini lebih banyak berlaku. Saya bersetuju dengan idea kerajaan untuk menghentikan penjualan arak ataupun pengeluaran arak ini. Ataupun sekiranya tidak menghentikan penjualan arak, kerajaan perlu mengetatkan hukuman dan undang-undang bagi orang yang meminum arak dan mendatangkan risiko atau kemudaratan kepada orang lain. Sebagai contoh, pada zaman para sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil tindakan dengan membakar kedai arak supaya tidak timbul kemudaratan yang lebih besar. Ianya masuk akal kerana Sayyidina Umar digelar Al-Faruq, iaitu pembeza hak dan batil. Sesungguhnya perkara yang mendatangkan kemudaratan perlu kita bendung dan perlu dihindari agar kemudaratan itu tidak semakin besar. So, sekian perkongsian saya tentang kemudaratan perlu dibendung sebaik mungkin dengan tajuk usaha kerajaan untuk menghentikan penjualan arak. Semoga perkongsian saya ini dapat membantu anda untuk faham tentang erti kemudaratan perlu dibendung sebaik mungkin. Assalamualaikum. Baiklah, okay, yang seterusnya bagi yang terakhir sekali, iaitu kaedah yang last sekali, kaedah yang ke-6, ad-darar la yakuna qadima. Artinya, kemudaratan yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama terjadi. Ya, terbentuknya kaedah pecahan itu adalah untuk membataskan kaedah yang sedia ada, tidak ditinggalkan sebagaimana yang dahulunya. Selain itu, ia juga membataskan kaedah asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada. Kaedah ini bermaksud manfaat dan kegunaan yang dihargai ialah yang tidak terdapat padanya kemudaratan yang ditegah oleh syarak. Seandainya ada kemudaratan, seharusnya lah kemudaratan tersebut dihilangkan atau tidak boleh dibiarkan berlarutan berdasarkan ia ada semenjak dahulu atau lama berlaku. Baiklah, isu pada masa kini, masalah dalam kejaranan. Contohnya, sekiranya saluran longkang rumah seseorang mengalir di jalan umum dan mengganggu orang ramai, maka ia hendaklah dihapuskan walaupun telah lama berlaku. Baiklah, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.